pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata. Saya sembah pembuka bicara. Saya Nur Fashna Shika binti Kedah dari Seksyen 55 yang ber-ID KMB GJ21251095 dan ahli-ahli kumpulan Saya Nur Hazwani binti Silhusam, nama ID BGJ2125100428 dari Seksyen 55. Dari Seksyen 55 dan ID saya adalah BGJ21251111. Saya Nurin Darwisha binti M. Asmadi dari Seksyen 55. ID pelajar saya BGJ21251055. Dengan ini, kami akan bersama-sama menerangkan tentang agama Kristian. Kita akan memulakan dengan pengenalan agama Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. Kira-kiranya 21 bilion penganut ataupun 1/3 jumlah penduduk di dunia. Kristian adalah agama monoteis yang berdasarkan daripada kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus sebagaimana yang ditunjukkan dalam karya-karya para penganutnya dalam perjanjian. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab itu agama ini digelar sebuah agama usulan Abraham. Khususnya konsep kepercayaan dalam agama. Kepercayaan pada umumnya bermaksud akun akan kebenaran sesuatu perkara. Ia merupakan suatu keyakinan kepada Tuhan, roh, perkara ghaib ataupun suci yang menghasilkan suatu bentuk penyembahan. Konsep kepercayaan boleh difahami sebagai konsep kepercayaan kepada Tuhan. Soalannya, kepercayaan dalam satu agama boleh dirujuk pada kitab anutan agama masing-masing. Contohnya, agama Islam berpegang kepada kitab Al-Quran, agama Kristian berpegang kepada kitab Injil, manakala agama Yahudi berpegang kepada Alkitab. Kepercayaan yang disandarkan kepada sumber samawi adalah lebih benar dan tepat dibandingkan dengan sumber adat dan budaya manusia. Akan terangkan jenis doktrin dalam Kristian. Doktrin dalam Kristian ni ada 5, iaitu doktrin dosa warisan, doktrin penyelamat Yesus, doktrin ketuhanan Yesus, doktrin anak Tuhan, dan doktrin kesucian Trinity. Bagi satu persatu doktrin dosa warisan. Pertama, Kristian percaya bahawa sejak lahir dia kena tanggung dosa sendiri. Islam kan lepas balik baru tanggung dosa sendiri kan. Tapi Kristian lain. Yang kedua adalah doktrin penyaliban Yesus. Korang tahu salib tu adalah lambang utama untuk Kristian lah. Kalau kita matahari dan bulan kan. Kalau Kristian adalah abang matahari. Yang ketiga adalah doktrin ketuhanan Yesus. Diorang anggap Yesus ni adalah Tuhan diorang. Diorang membesarkan, mengagungkan Yesus sampai doa kat dia. Itu adalah konsep doktrin ni lah. Yang keempat adalah doktrin anak Tuhan. Diorang percaya bahawa Yesus ni adalah penyelamat manusia. Segala bencana lah, ataupun diorang minta tolong Yesus. Ada masalah ni Yesus, macam kita Allah kan. Kalau diorang Yesus. Dan yang terakhir adalah kesucian Trinity. Korang pun tahu Trinity 3 kan. So siapa Trinity ni? Trinity ni adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Roh punya panggilan adalah Oknum. Oknum ni dia ada sama rataan kuasa. Untuk kalau Tuhan Bapa boleh buat ni, Tuhan Anak dan Roh Kudus ni pun boleh buat benda sama. Dan satu saya akan pergi ke konsep kepercayaan menurut Kristian. Tengok video ni. Ustaz pernah cakap agama yang paling dekat dengan Kristian, dengan Islam ialah Kristian. Bapa gitu? Kerana dia lebih dekat sekali dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkatkan ke langit kerana diperdayakan oleh orang Yahudi akan orang Kristian. Yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Lalu 300 tahun selepas diangkat ke langit, maka dipinda kitab Injil. Minoriti daripada umat Islam ketika itu pengikut Nabi Isa tidak mahu mengikut Injil yang baru. Lalu jadilah mereka ini tekal Muslim, mati dalam Islam. Dan majoriti umat Nabi Isa bersetuju dengan Injil baru. Mereka dikira kafir min ahlil kitab dan mati dalam kekafiran. Lepas pada itu tidak ada Nabi yang lepas pada Nabi Isa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah syariat kita dengan kitab Injil tidak jauh bezanya. Haram makan babi ada dalam Quran, dalam Injil.
dan wajib pakai jilbab, ada dalam Injil, ada dalam Quran. Faham lagi? Batu kita tengok nisbah pakaian sunnahnya lebih dekat sekali ialah sunnah orang yang mengikut kitab Injil. Sebab tu padri perempuan dia masih diwajibkan menutup rambut, pakai tudung. Yang bukan kerja dengan Tuhan tidak duduk di gereja, tidak mengapa membuka rambut. Sunat pakai serban dan kopiah ada dalam kitab Injil. Kerana itulah Kristian Ortodok dia panggil. Kalau kita tengok sekarang, kita balik Taif, kita pergi Kristian di Eritrea, Kristian di Habsyah, Kristian di Ethiopia. Dia panggil Kristian Ortodok. Dia punya padri dia semua berjubah putih, menggunakan tasbih, menggunakan serban dan berjanggut. Yang kita cam ialah pada leher ada tasbihnya ada salib. Itu saja baru kita kata Kristian. Itulah pakaian Nabi Isa AS. Dalam convert ratio, convert yang paling tinggi sekali berlaku ialah dari Kristian ke Islam. Biasanya kita akan pergi ke konsep amalan dalam agama Kristian. Konsep amalan agama Kristian ni terangkan pasal diorang punya ritual atau dan tempat ibadah diorang lah. Dan ritual untuk agama Kristian ni ada 7, iaitu 7 sakramen. Pertama sakramen pembaptisan, yang kedua sakramen Ekaristi, yang ketiga sakramen penguatan, yang keempat pernikahan, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen pengakuan dosa, dan yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Penganut Kristian mengamalkan puasa mengikut mazhab masing-masing. Itu je daripada saya. Konsep amalan dalam agama Kristian. Yang kita tahu, tempat ibadat penganut agama Kristian adalah gereja, gospel dan chapel. Di gereja, penganut Kristian akan mengamalkan upacara ritual yang dikenali sebagai 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen pembaptisan, yang kedua adalah sakramen Ekaristi, yang ketiga adalah sakramen penguatan, yang keempat pernikahan, yang kelima adalah sakramen imamat, yang keenam adalah sakramen pengakuan dosa, dan yang terakhir sakramen pengurapan orang sakit. Penganut Kristian juga mengamalkan puasa mengikut mazhab masing-masing. Contoh-contoh amalan dalam agama Kristian. Yang pertama, pengakuan iman dalam upacara Sunday Praying. Ia memberikan suntikan semangat kepada penganut Kristian dalam menyebarkan dan memperluaskan dakwah mereka. Yang kedua adalah upacara sembahyang. Upacara sembahyang ini dilakukan secara bersendirian, namun pada hari Ahad mereka akan melakukan ibadat ini secara beramai-ramai pada setiap pagi. Manakala penganut Advent hari ke-7 akan melaksanakannya pada hari Sabtu. Yang ketiga adalah puasa. Menurut kepercayaan mereka, puasa ini tidak wajib, malah ianya sebagai suatu ibadat yang diberi pilihan sahaja. Puasa terbahagi kepada 4 puasa. Yang pertama, puasa besar. Yang kedua, puasa Uspensky. Kedua-dua puasa ini bersifat berat dan membawa maksud tidak boleh memakan daging, telur dan susu. Dan juga terdapat hari-hari tertentu yang hanya dibolehkan memakan roti dan air sejuk sepanjang tempoh puasa. Yang ketiga adalah puasa Petrov dan yang keempat adalah puasa Christmas. Kedua-dua puasa ini tidak berat kerana terdapat hari yang tertentu yang dibolehkan memakan ikan, telur dan sebagainya. Yang kelima adalah menyambut perayaan. Perayaan yang disambut oleh mereka adalah yang pertama perayaan Christmas. Yang kedua adalah perayaan yang dikenali sebagai sunat Tuhan. Yang ketiga pertemuan Tuhan dan lain-lain.
Contoh amalan dalam agama Kristian yang kelima adalah pembaptisan ataupun berlimau. Perkataan baptis berasal daripada bahasa Greek iaitu baptize. Ia membawa maksud mencelup ataupun merendam. Ia juga boleh membawa pengertian memandikan ataupun menyucikan. Menurut T.W. Manson, baptis adalah upacara permulaan masuk menjadi ahli masyarakat atau komuniti Kristian. Ia merupakan upacara yang wajib yang dilakukan kepada seseorang yang baru sahaja menganut agama Kristian dan bayi yang baru dilahirkan. Yang keenam adalah santapan malam ketuhanan yang menunjukkan kepada santapan Nabi Isa yang terakhir kepada murid-muridnya. Ketika Nabi Isa membahagi roti dan minuman keras di antara mereka. Santapan malam ini untuk memperingati apa yang dilakukan oleh Al-Masih pada malam Al-Masih meninggal dunia dan supaya makanan ini menjadi makanan yang rohani. Terakhir sekali, menyucikan salib dan memakainya. Salib adalah satu pegangan yang diamalkan sebelum Isa disalibkan lagi. Tanda salib juga memberi kesan psikologi kepada penduduk sekitarnya apabila melihat ia berada di tempat yang tinggi dan memberi keyakinan kepada penganut Kristian bahawa agama mereka dihormati serta bangga dan juga merasa selamat dengan kedudukan salib itu. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang dosa dan pahala dalam agama Kristian. Dosa ialah suatu balasan yang buruk yang terhasil daripada tindakan dan perbuatan yang jahat. Manakala pahala pula ialah suatu balasan yang baik yang diperoleh hasil daripada kebaikan dan amalan terpuji dalam satu-satu agama. Dosa dan pahala dalam agama Kristian, setiap perbuatan yang jahat atau menyalahi perintah Tuhan mereka anggap berdosa. Antaranya ialah dosa warisan ataupun disebut sebagai original sin. Nabi Adam dan Hawa telah menyebabkan terjadinya dosa warisan ini. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka harus mengakui perbuatan jahatnya dan memohon maaf kepada Tuhan di hadapan bidadari dalam upacara convention. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kehidupan selepas mati dalam agama Kristian. Kematian ialah apabila terputusnya hubungan roh dan jasad, perpisahan antara keduanya, penggantian diri dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Agama Kristian ini mereka mempercayai adanya kehidupan selepas kematian. Mereka juga percaya setiap perbuatan yang jahat akan dibalas dengan siksaan di akhirat. Manakala perbuatan yang baik akan diberikan ganjaran yang baik selepas di akhirat. Selepas kematian, mereka akan dibangkitkan semula dan ditempatkan di 3 tempat, iaitu yang pertama syurga iaitu heaven, yang kedua neraka hell dan ketiga purgatory. Purgatori ini ialah suatu tempat di mana orang-orang yang tidak layak ke syurga ataupun ke neraka. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kita seharusnya memahami dan memberi ruang kepada setiap individu untuk menganut agama masing-masing walaupun setiap sumber dan pendapat memberi maksud-maksud yang berbeza. Tetapi mereka tidak lari dari maksud yang sebenar, iaitu agama merupakan sesuatu kepercayaan yang dipercayai mengamalkan secara berkumpulan untuk mewujudkan sejenis kuasa yang luar biasa, dan ini dapat mewujudkan rasa kekitaan antara golongan masing-masing.